Selamat sejahtera, para pembaca sekalian. Ini adalah kisah senja hidup saya yang sepatutnya tenang. 10 tahun perkawinan, saya sangka saya memiliki segalanya di dunia ini, suami yang berkaliber, keluarga mentua yang berpengaruh dan menyayangi saya tanpa batas, dan jawatan yang dicemburui ramai sebagai ketua pemasaran di Surya Group, sebuah konglomerat peruncitan gergasi yang diasaskan oleh arwah ayahanda saya sepanjang hayatnya. Saya hidup berpuas hati dengan kehidupan yang sempurna itu. Sehinggalah petang Jumat itu, apabila segalanya musnah berkecai, sejurus selepas saya menerima satu pesanan ringkas. Pada hari itu, saya sedang mempengerusikan mesyuarat strategi suku tahunan terakhir. Tiba-tiba, telepon di atas meja bergetar pendek. Pesanan itu daripada Diana, sahabat karib saya sejak di university. "Sofia, kau di mana? Ada hal mustahak." Saya mengerutkan dahi. Sambil memberi isyarat mata kepada setiausaha saya untuk meneruskan pembentangan, saya senyap-senyap keluar dari bilik mesyuarat. Sebaik sahaja saya menelepon Diana, suara sahabat saya di hujung talian kedengaran cemas luar biasa. "Diana, ada apa nih? Kenapa kelam kabut sangat?" "Sofia, dengar baik-baik dan bertenang. Suami kau, Haris, bukan ke dia pergi ke Langkawi atas urusan kerja?" Jantung saya seakan jatuh ke perut. "Apa maksud kau? Pagi tadi dia telepon, katanya baru sampai." "Bukan, Sofia." Suara Diana kedengaran seperti hendak menangis. "Sepupu aku kerja di syarikat penerbangan. Dia baru hantar gambar pada aku. Haris, suami kau, sekarang nih ada di Klia, sedang mendaftar masuk penerbangan ke London, dan dia bukan seorang." Telinga saya berdesing, tetapi saya gagahkan diri supaya suara saya tidak bergetar. "Dia dengan siapa?" "Dengan seluruh keluarga mentua kau. Ayah dan ibu mentua kau, kakak ipar kau dan suaminya, dan ada seorang perempuan muda yang syarat mengandung bersama mereka. Mereka nampak mesra sangat. Ibu mentua kau siap mengusap-usap perut perempuan tuh." Setiap perkataan Diana menusuk jantung saya umpama pisau. London, perempuan mengandung, seluruh keluarga mentua. Kepingan-kepingan teka-teki yang berselerak serta-merta bercantum menjadi sebuah gambaran yang kejam dan tidak dapat dipercayai. Saya mematikan panggilan. Saya menggenggam telepon bimbit sekuat hati hingga buku jari saya memutih. Saya kembali ke bilik mesyuarat, mengekalkan riak wajah yang tenang dan profesional. "Mesyuarat hari ini sampai di sini sahaja. Semua orang, sila hantar laporan terperinci melalui email sebelum jam 9 pagi esok." Saya bercakap dengan jelas, tidak menunjukkan sebarang emosi. Para pekerja kelihatan sedikit terkejut dengan situasi yang tiba-tiba itu, tetapi mereka segera menurut arahan saya. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat tertutup, saya mencapai kunci kereta dan berlari ke tempat letak kereta bawah tanah. Saya harus pergi. Saya perlu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sekejam manapun kebenarannya, saya harus menghadapinya. Kereta saya memecut laju di jalan raya Kuala Lumpur yang sesak, tetapi dunia saya terasa sunyi sepi yang menakutkan. 10 tahun yang lalu. Apa salah saya? Saya telah mencurahkan sepenuh hati saya untuk keluarga mentua, melayan mereka seperti ibu bapak kandung saya sendiri. Selepas ayahanda meninggal dunia, merekalah tempat saya bergantung harap. Saya mengambil alih tugas di Surya Group, memajukan syarikat bersama Haris, dan melakukan yang terbaik agar dia berbangga mempunyai istri seperti saya. Kami tidak mempunyai anak, itulah kesedihan terbesar saya, tetapi Haris selalu memujuk saya, mengatakan anak tidak penting. Rupa-rupanya, semua itu dusta. Bukan dia tidak mahukan anak, tetapi dia sudah pun mencari perempuan lain yang boleh melahirkan anak untuknya. Lapangan terbang itu sesak dan riuh rendah. Saya memakai topi yang menutupi sebahagian muka, bersama cermin mata hitam dan pelitup muka, lalu bergaul dengan orang ramai. Dan di kaunter daftar masuk kelas perniagaan, saya menemui mereka. Keluarga mentua saya sedang berkumpul dengan riang. Haris, suami yang saya peluk setiap malam, sedang berdiri sambil merangkul bahu seorang wanita muda yang cantik dengan perut yang memboyot. Ibu mentua saya, yang selalu memegang tangan saya dan menasihati saya menjaga kesehatan, sedang menghulurkan segelas minuman panas dengan penuh kasih sayang kepada wanita itu. Ayah mentua saya, yang saya hormati seperti ayah sendiri, sedang berbual mesra dengan keluarga kakak ipar saya. Mereka kelihatan seperti sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia. Dan dalam gambaran itu, hanya saya seorang yang menjadi orang luar.
Saya hanya memerhatikan mereka dari jauh. Cara Haris memandang wanita itu, pandangan yang pernah saya terima dahulu, tetapi sudah lama tidak saya lihat. Pandangan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan harapan. Dia menunduk dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan wanita itu ketawa sambil menyandarkan kepalanya manja di bahunya. Pemandangan itu tidak membuatkan saya marah atau menangis. Ia hanya menyejukkan hati saya, menjadikannya seketul ais yang besar. Pengkhianatan daripada seorang insan sudah cukup menyakitkan, tetapi ini adalah pengkhianatan daripada semua orang yang paling saya sayangi dan percayai. Mereka bersama-sama melakonkan sebuah sandiwara yang sempurna, dan hanya saya satu-satunya penonton yang tidak mengetahui hakikatnya. Mereka sedang menanti kelahiran nyawa baru dengan gembira. Waris lelaki yang begitu diidamkan oleh ibu mentua saya, yang dibina di atas penderitaan dan penipuan terhadap saya. Mereka bukan pergi bercuti, mereka pergi ke London untuk melahirkan anak itu. Pasti ini adalah rancangan yang telah diatur dengan teliti sejak sekian lama. Saya tidak mendekati mereka atau membuat kecoh. Saya hanya diam-diam mengeluarkan telepon dan mengambil beberapa keping gambar dari jauh. Gambar yang cukup jelas untuk merakam wajah semua orang dan kebahagiaan mereka. Itulah yang akan menjadi bukti pertama saya. Hanya selepas mereka melepasi pemeriksaan keselamatan, barulah saya berpaling dan mula melangkah pergi. Air mata tidak mengalir, tetapi sesuatu di dalam hati saya telah mati sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, dan hormat selama 10 tahun ini, semuanya telah menjadi abu dan hilang di lapangan terbang ini. Melangkah keluar dari pintu lapangan terbang, saya menghirup udara malam yang dingin. Saya tahu, Sofia Aisyah yang semalam sudah tiada lagi. Mulai sekarang, saya akan menjadi Sofia Aisyah yang lain. Sofia Aisyah yang akan merampas kembali semua milik saya dan ayahanda saya, walau apapun harganya. Saya memandu pulang ke banglo kami di Damansara Heights, yang menghadap pemandangan menara berkembar KLCC, tempat yang pernah menjadi surga kami. Rumah yang luas itu kini terasa asing, kosong dan dingin. Bau bunga melur kegemaran saya masih tercium di udara, tetapi ia tidak lagi memberikan ketenangan, sebaliknya terasa menyesakkan seolah-olah mengejek saya. Setiap barang di dalam rumah menjadi bukti penipuan yang kejam. Dari gambar perkawinan besar kami yang tergantung di ruang tamu, hinggalah ke selipar Haris yang tersusun kemas di pintu depan. Saya tidak membenarkan diri saya menjadi lemah. Saya terus naik ke pejabat di tingkat 2, tempat di mana barang-barang paling penting disimpan. Saya membuka peti besi kukuh yang dipasang oleh ayahanda semasa hayatnya. Di dalamnya, selain beberapa barang kemas, terdapat geran rumah, geran tanah, dokumen-dokumen perjanjian, dan yang paling penting, wasiat ayahanda serta dokumen pemilikan saham saya dalam Surya Group. Ayahanda, semasa hayatnya, selalu mengajar saya untuk menjadi wanita yang berdikari dan kuat, yang tahu bagaimana melindungi diri dalam apa jua keadaan. Mungkin dia sudah dapat merasakan sesuatu, sebab itulah dia menyediakan segalanya dengan begitu teliti. Ayahanda telah mewariskan sebahagian besar saham syarikat kepada saya. Haris hanya memiliki sejumlah kecil, cukup untuk memberinya satu kerusi dalam lembaga pengarah. Ayahanda berkata ini adalah hadiah perkawinan untuk saya, dan perisai yang akan melindungi saya seumur hidup. Baru sekarang saya benar-benar memahami maksud kata-katanya yang mendalam itu. Saya mengeluarkan semua dokumen penting dan menyusunnya dengan cermat di dalam sebuah beg bimbit kulit. Kemudian, saya duduk di meja, membuka komputer riba dan membuat panggilan pertama. Orang yang saya hubungi ialah Encik Rashid, sahabat karib ayahanda semasa hayatnya dan peguam yang saya percayai sepenuhnya. Panggilan saya dijawab serta-merta. Suara Encik Rashid seperti biasa, tenang dan meyakinkan. "Sofia, saya nih. Ada apa telepon waktu begini?" Saya menarik nafas dalam-dalam, coba mengekalkan suara yang setenang mungkin. "Encik Rashid, saya perlukan bantuan. Ini sangat penting dan mendesak." Merasakan sesuatu yang tidak kena pada suara saya, nada Encik Rashid menjadi serius. "Baiklah, cakaplah. Saya dengar. Tolong sediakan tuntutan perceraian, dan saya syak suami saya, Haris, telah menyeleweng dana syarikat Surya Group dan melakukan penipuan keuangan. Tolong bantu saya siasat dan kumpul bukti." Hening seketika di hujung talian. Encik Rashid pasti sangat terkejut. Beliau telah menyaksikan permulaan hubungan kami dan bahkan menjadi saksi sah di majelis perkawinan kami. "Sofia, apa yang dah berlaku sebenarnya?"
Kamu berdua ada salah faham ke? Bukan salah faham. Suara saya menjadi beberapa darjah lebih dingin. Dia ada perempuan lain, dan tak lama lagi akan dapat anak. Seluruh keluarga mentua saya menipu saya dan membawa perempuan itu ke London untuk bersalin. Petang tadi saya nampak sendiri di lapangan terbang. Saya mendengar keluhan berat daripada Encik Rashid. Begitu rupanya, tak sangka betul. Baiklah, pertama sekali, bertenang. Biar saya uruskan semuanya. Jangan sesekali biarkan mereka tahu yang kamu dah tahu segalanya. Berlakon macam biasa, saya akan hubungi pakar di London untuk kumpul bukti. Mengenai masalah keuangan, ada bahagian khusus yang kamu syak. Saya rasa dia menggunakan jabatannya sebagai naib presiden untuk menggelapkan dana melalui kontrak palsu atau dana kebajikan, terutamanya Yayasan Cahaya Masa Depan yang menggunakan nama ayahanda. Saya perlukan penyata transaksi dana itu untuk 3 tahun kebelakangan ini. Baiklah, saya akan uruskan segera. Kamu adalah pemegang saham mayoriti dan anak pengasas. Kamu ada hak penuh untuk meminta maklumat itu. Sofia, jaga diri baik-baik. Jangan sesekali rebah. Saya dan rakan-rakan setia ayahanda kamu akan sentiasa ada di sisi kamu. Panggilan berakhir, dan saya merasa sedikit bertenaga. Saya tidak bersendirian dalam pertarungan ini. Tanpa berlengah, saya memulakan kerja saya. Menggunakan akses akun pentadbir tertinggi syarikat, saya secara senyap-senyap memuat turun salinan semua data email, rekod perbualan kerja, dan file berkaitan Haris selama 3 tahun terakhir. Saya juga menyemak semula sistem CCTV di syarikat dan di rumah. Rakaman Haris menerima panggilan secara sembunyi-sembunyi, keluar dengan alasan yang mencurigakan, semuanya disimpan dengan cermat. Malam semakin larut, dan banglo itu diselubungi kesunyian. Saya duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Cahaya dari skrin komputer riba menerangi wajah saya yang tanpa ekspresi. Kesakitan masih membara di dalam dada, tetapi ia tidak lagi mampu meruntuhkan saya. Ia telah berubah menjadi api kemarahan dan tekad. Sandiwara ini, mereka yang memulakannya. Tetapi pengakhirannya, akan saya tulis sendiri, dan saya bersumpah, penamat itu akan menjadi mimpi ngeri yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Drama pembalasan dendam saya baru sahaja bermula. Pagi Isnin, saya menuju ke pejabat Encik Rashid. Melihat saya, beliau tidak dapat menyembunyikan riak letih dan risau di wajahnya. Beliau membancu secawan teh bunga untuk saya dan berkata perlahan, "Sofia, ini memang dugaan yang berat, tapi kamu kena kuat. Saya dah semak sepintas lalu laporan keuangan yayasan yang kamu sebutkan. Dalam 3 tahun terakhir, sejumlah besar uang telah dibelanjakan atas nama sokongan bakat muda dan beasiswa pengajian luar negara, dan penerimanya. Semuanya seorang individu bernama Melissa. Melissa. Nama itu terasa seperti tikaman di jantung. Saya teringat wajah wanita muda di lapangan terbang, cantik tetapi dengan riak yang penuh cabaran. Ya, mesti perempuan itu." Encik Rashid mengangguk dengan wajah serius. Saya pun pikir begitu. Saya dah hubungi orang yang saya sebutkan tempo hari. Namanya Encik Jamil, seorang penyiasat persendirian yang sangat cekap, boleh dipercayai dan pakar dalam kes-kes melibatkan rakyat Malaysia di luar negara. Dia dah setuju untuk ambil kes ini dan dah mula bekerja. Tak lama lagi kita akan dapat maklumat. Saya tidak perlu menunggu lama. Hanya 2 hari kemudian, 1 email yang disulitkan tiba daripada Encik Jamil melalui Encik Rashid. Di dalam file yang dimampatkan itu, terdapat banyak gambar dan laporan ringkas. Dengan tangan yang menggeletar, saya membuka gambar satu persatu. Gambar pertama adalah sebuah villa mewah di kawasan perumahan elit di London. Di hadapannya, terparkir sebuah kereta sport putih. Kereta yang pernah Haris sebutkan sebagai kereta impiannya. Gambar kedua, Haris dan Melissa sedang menolak troli di sebuah pasar raya. Mereka kelihatan seperti pasangan pengantin baru yang sedang menghias rumah. Melissa menyandarkan kepalanya di bahu Haris, dan tangan Haris diletakkan mesra di atas perut Melissa. Gambar-gambar seterusnya lebih kejam. Seluruh ahli keluarga mentua saya sedang menikmati makan malam dengan riang di halaman belakang villa. Ibu mentua saya menyuapkan makanan kepada Melissa. Ayah mentua saya ketawa riang. Kakak-kakak ipar saya juga berbual mesra dengan kakak ipar baru mereka. Mereka adalah keluarga sejati, dan saya hanyalah orang luar. Terdapat juga video Haris memapah Melissa berjalan-jalan di taman. Mereka berpegangan tangan, dan sesekali berhenti untuk berciuman.
Kebahagiaan mereka membuat saya mual. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah di bagian akhir laporan. Encik Jamil telah menemui salinan perjanjian sewa rumah, dokumen pembelian kendaraan, dan juga borang pendaftaran pemeriksaan pranatal di sebuah hospital obstetrik antarabangsa yang mewah. Semua dokumen itu atas nama Haris dan Melisa. Dan maklumat paling penting, Encik Jamil telah menjejaki transaksi pertama. Haris menghantar uang kepada Melisa. Ia bermula 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Bukan kesilapan sesaat, bukan hubungan yang baru bermula. Ia adalah penipuan yang terancang dan sistematik sepanjang sepertiga tempoh perkawinan kami. Selama 3 tahun saya berhempas pulas menguruskan Surya Group dan menangis setiap malam karena ingin mendapatkan zuriat. Suami saya sedang membina keluarga lain di luar. Selama 3 tahun saya mempercayai ibu bapa mentua saya sebagai tempat bergantung dan berbakti kepada mereka. Mereka sibuk menutup dosa anak mereka dan menyambut cucu yang bukan daripada rahim saya. Segala keprihatinan dan kata-kata manis mereka hanyalah lakonan semata-mata. Saya menutup komputer riba dan bersandar di kerusi. Pejabat yang mewah ini tiba-tiba terasa menyesakkan. Jangan menangis. Air mata adalah satu kemewahan dan tidak berguna sekarang. Kesakitan telah berubah menjadi emosi lain yang dingin dan tajam. Ia adalah tekad. Bukti-bukti sudah ada di sini. Bukti yang tidak dapat disangkal. Ini bukan sahaja senjata untuk menamatkan perkawinan ini, tetapi juga peringatan harian akan kekejaman mereka. Mereka telah merampas 10 tahun usia muda, kepercayaan, dan cinta saya. Sekarang, saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, dan juga semua hutang mereka kepada ayahanda saya. Beberapa hari kemudian, ketika saya coba melupakan segalanya dengan menumpukan perhatian pada kerja, telepon di meja saya berdering. Panggilan video daripada ibu mentua saya. Melihat wajahnya yang ceria di skrin, rasa mual memulas perut saya, tetapi saya cepat-cepat bertenang, menarik nafas dalam-dalam, dan menjawab panggilan dengan senyuman ceria. Ya, Ibu, Sofiani, Ibu dan semua orang sihat, mestilah sihat. Dia berkata dengan suara mesra seperti biasa. Udara di sini bersih dan nyaman. Anak Ibu seorang diri di rumah macam mana? Muka nampak cengkung sikit, kerja banyak sangat ke? Saya berlakon dengan sempurna, menyentuh pipi saya. Ya, Ibu. Hujung tahun ini memang banyak kerja sikit. Tapi Sofia makan cukup, jangan risau. Dia mengeluh dan memandang saya dengan pandangan simpati. Sofia, kerja memang penting, tapi keluarga lagi penting. Kamu berdua dah kawin 10 tahun, dah tiba masanya fikir pasal anak. Ibu dengan ayah dah tak sabar nak timang cucu. Macam nilah, kamu selesaikan kerja, datanglah ke sini bercuti, rehatkan badan, tukar angin. Perubatan di sini pun bagus, mana tahu ada berita baik nanti. Mendengar kata-kata itu, saya rasa ingin ketawa sinis. Siapakah yang coba ditipunya? Dia tahu benar mengapa saya tidak perlu berusaha lagi. Cucu yang dinanti-nantikannya sedang membesar di dalam rahim wanita lain, di rumah yang sama di mana dia berada sekarang. Desakannya itu hanyalah untuk menyediakan alasan bagi kemunculan cucu yang akan lahir tidak lama lagi. Lakonan yang sungguh sempurna. Saya mempamerkan senyuman sedih. Ya, Ibu, Sofia pun teringin sangat. Mungkin belum ada rezeki kami lagi. Lepas kerja ini selesai, Sofia akan buat pemeriksaan lagi. Tiba-tiba, ayah mentua saya muncul di skrin. Dia melambaikan tangan dengan senyuman mesranya. Sofia ketu, Haris tak ada, mesti sunyikan. Jaga diri baik-baik di rumah, jangan kerja kuat sangat. Baik, ayah. Ayah dengan ibu pun jaga kesehatannya. Satu lagi pembohongan yang memalukan, urusan kerja kononnya. Keluarga mereka, dari yang tua hingga yang muda, semuanya pelakon yang hebat. Mereka bersama-sama menutup dosa, memijak-mijak emosi dan kepercayaan saya. Mereka pasti menyangka saya bodoh dan mudah terpedaya dengan kata-kata manis dan keprihatinan palsu. Panggilan berakhir, dan senyuman di bibir saya serta-merta hilang. Saya bangun dan berjalan ke tingkap, memandang ke bawah ke arah deretan kendaraan yang sibuk. Saya muak dengan kemunafikan mereka. Selama 10 tahun, saya hidup di antara serigala berbulu domba. Mereka membelai dan berpura-pura menyayangi saya, tetapi di belakang saya, mereka bersiap sedia untuk mencari-cari saya. Sandiwara ini, saya sudah cukup menontonnya. Kini, tiba giliran saya untuk melabuhkan tirai. Tetapi sebelum tirai dilabuhkan,
Saya akan pastikan semua pelakon dalam drama ini membayar harga yang sangat mahal untuk peranan mereka. Sebelum rasa jijik saya terhadap keluarga mentua reda, satu lagi tikaman datang menghunus ke jantung saya. Tikaman ini lebih tajam dan kejam karena ia ditempa daripada warisan ayahanda saya. Pagi itu, Encik Rashid memanggil saya ke pejabatnya dengan riak wajah yang paling serius pernah saya lihat. Beliau meletakkan satu fail tebal di atas meja. "Sofia, duduk. Bersedia dengan apa yang akan kamu lihat?" Encik Rashid membuka fail dan menunjuk ke arah butiran perbelanjaan terperinci Yayasan Cahaya Masa Depan. Seperti yang kita tahu, Haris telah menghantar uang kepada wanita bernama Melissa atas nama beasiswa. Tetapi jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Bukan beberapa ratus ribu, tetapi berpuluh-puluh juta ringgit telah dipindahkan secara berperingkat selama 3 tahun terakhir. Berpuluh-puluh juta. Saya merasakan dada saya sesak seolah-olah direnggut seseorang. Yayasan ini adalah hasil titik peluh ayahanda, ditubuhkan untuk membantu kanak-kanak miskin yang dahagakan ilmu dan menyebarkan cahaya pengetahuan di kawasan pedalaman. Tetapi Haris, menantu yang begitu dipercayainya, berani menjadikannya mesin ATM pribadi untuk perempuan simpanannya. Dengan darah dan keringat ayahanda, uang para penderma, uang yang sepatutnya digunakan untuk membeli buku dan membina sekolah, dia membelikan rumah mewah dan kereta mahal untuk wanita itu. Saya mengetap gigi, buat pertama kalinya tidak dapat menahan kemarahan. Dia bukan manusia lagi. Encik Rashid meletakkan tangannya di bahu saya untuk menenangkan. "Bertenang, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlukan kepala yang dingin, dan ini bahagian yang paling penting." Beliau menolak satu lagi himpunan dokumen ke arah saya. "Pagi tadi, Setiausaha Haris menghantar ini ke pejabat saya. Katanya perlu ditandatangani segera untuk melengkapkan prosedur audit akhir tahun. Coba kamu lihat." Saya mengambil dokumen itu. Di muka depannya tertulis tajuk yang sopan, "Borang Pengesahan Transaksi Audit." Kandungannya adalah klausa-klausa biasa yang mengesahkan pelaburan dan transaksi syarikat sepanjang tahun keuangan yang lalu, tiada apa yang mencurigakan. Ia hanyalah prosedur dokumen rutin yang saya lakukan setiap tahun. "Ada apa-apa masalah ke, Encik Rashid?" saya bertanya. Encik Rashid membelek ke halaman terakhir dan menunjuk pada tulisan yang sangat kecil di bahagian lampiran. "Di sini, lampiran perjanjian 7H, HDCNS. Macam biasa dengar tak?" Saya mengecilkan mata dan melihat dengan teliti. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Ia adalah nomor kontrak untuk perjanjian pemegang amanah dan pemindahan saham yang telah ayahanda sediakan untuk saya. Di dalam tulisan kecil itu, tertulis, penandatangan di bawah ini bersetuju untuk memindahkan 20% saham Surya Group miliknya kepada pengarah Haris bin Kamal tanpa syarat, bagi tujuan penstrukturan semula dan pengembangan pelaburan kumpulan. Inilah tujuan sebenarnya. Dia bukan sahaja tamakan uang, tetapi seluruh Surya Group, seluruh warisan ayahanda saya. Dia telah menggunakan kepercayaan dan rutin kerja saya untuk memperdaya saya menandatangani dokumen yang boleh membuatkan saya kehilangan segalanya. Satu perangkap yang sangat licik. Jika saya tidak berwaspada dan hanya menandatangani seperti biasa, segalanya akan berakhir. Peluh dingin mengalir di belakang saya. "Sungguh licik rancangannya," kata Encik Rashid dengan nada menghina. "Dia pikir kamu budak mentah yang mudah ditipu. Semuanya sudah dikira." Selepas mendapat 20% saham ini, digabungkan dengan saham miliknya dan sokongan pemegang saham lain yang telah dibelinya, dia akan mempunyai kuasa yang cukup untuk menyingkirkan kamu dari lembaga pengarah. Saya merenung kertas itu. Kemarahan saya memuncak, tetapi tiba-tiba satu ide melintas di pikiran saya. Dia mahu memasang perangkap? Baiklah, biar aku jadikan perangkap itu kuburnya sendiri. Saya mengangkat kepala dan memandang tepat ke mata Encik Rashid, berkata dengan suara yang anehnya tenang. "Encik Rashid, saya akan gunakan rancangannya untuk menentangnya. Saya akan tanda tangan perjanjian ini." "Sofia, apa kamu cakap nih? Kamu dah gila? Kalau kamu tanda tangan, kamu akan kehilangan segalanya." "Tidak, Encik Rashid." Saya tersenyum dingin. "Saya akan tanda tangan, tapi bukan sekarang. Saya akan melengahkan masa, dengan alasan perlu meneliti dengan lebih teliti. Sementara itu, kita akan sediakan satu lagi perjanjian dengan format yang sama, tetapi dengan kandungan yang bertentangan. Kalau dia nak bermain kata, saya akan turut serta. Kalau dia coba menipu saya juga akan menipunya."
Apabila tiba masanya nanti, yang akan menandatangani surat kematiannya sendiri bukanlah saya, tetapi dia. Melihat tekad di mata saya, riak wajah Encik Rashid berubah dari terkejut kepada faham, dan akhirnya beliau mengangguk dengan tegas. Baiklah, lakukan cara kamu. Sudah tiba masanya musang tua itu masuk ke dalam perangkap. Beberapa hari berikutnya, saya bekerja seperti lipas kudung. Siang hari, saya menjadi ketua pemasaran yang cekap dan tegas, memimpin semua kampen akhir tahun dengan lancar. Malam hari, bersama Encik Rashid dan pasukannya, saya menganalisis setiap baris laporan keuangan, menjejaki aliran uang haram yang telah digelapkan oleh Haris. Tekanan kerja, rasa dikhianati, dan ketegangan merancang pembalasan dendam membebani bahu saya. Berat badan saya turun mendadak, dan saya semakin kerap diserang gastrik. Pada mulanya ia hanya sakit yang ringan, tetapi lama-kelamaan ia bertukar menjadi kesakitan yang memulas. Saya hanya menganggapnya sebagai kesan tekanan dan pemakanan tidak teratur, menelan beberapa biji ubat dan terus bekerja. Sehinggalah pada suatu pagi Rabu, ketika saya sedang membentangkan rancangan tahun baru di hadapan semua pengurusan atasan. Semasa saya sedang menerangkan bahagian strategi pembangunan pasaran luar negara yang saya usahakan dengan gigih, tiba-tiba satu kesakitan yang amat sangat seperti ditusuk pisau menembusi perut saya. Pandangan saya menjadi gelap. Saya coba berpaut pada bucu meja untuk mengelak daripada rebah, tetapi kaki saya tidak lagi berdaya. Perkara terakhir yang saya dengar adalah jeritan cemas setiausaha saya dan bunyi kerusi terbalik. Kemudian, saya tenggelam dalam kegelapan. Apabila saya sedar, bau disinfektan hospital yang menusuk hidung menyapa saya. Saya terbaring di atas katil putih, dengan tiup IV di tangan. Sahabat karib saya, Diana, duduk di sebelah dengan mata yang bengkak. Apabila saya membuka mata, Diana segera menggenggam tangan saya. Sofia, kau dah sedar? Risau aku dibuatnya. Ingat nak mati tadi. Aku oke. Tekak saya kering, suara saya hampir tidak keluar, cuma penat sikit. Ketika itu, seorang dokter tua yang kelihatan baik hati masuk ke dalam bilik. Beliau memandang saya dengan pandangan simpati, kemudian berkata kepada Diana, "Boleh saya bercakap dengan pesakit sekejap?" Diana mengangguk dan melangkah keluar dengan berat hati. Apabila hanya tinggal kami berdua, dokter itu perlahan-lahan duduk di kerusi dan berkata, "Puan Sofia Aisyah, saya Dr. Rahman, Ketua Jabatan Gastroenterologi. Kami telah menjalankan beberapa ujian dan endoskopi. Hasilnya, kami menemui ketumbuhan pada perut Puan. Jantung saya seakan berhenti." "Ketumbuhan? Bahaya ke, dokter?" saya bertanya dengan suara bergetar. Dokter Rahman mengeluh. "Kami telah menghantar sampel untuk biopsi, tetapi berdasarkan image endoskopi dan pengalaman saya, kemungkinan besar ia adalah kanker perut peringkat awal. Case ini sangat mirip dengan case arwah ayahanda Puan, Tan Sri Ibrahim, 5 tahun lalu. Beliau juga pesakit saya. Kanker perut. Penyakit yang sama yang merenggut nyawa ayahanda 5 tahun lalu, sejarah berulang dengan kejam, kejutan itu terlalu besar dan mendadak. Kenapa sekarang? Tepat pada saat saya perlukan tubuh yang paling sihat dan pikiran yang paling waras untuk berjuang, takdir menjatuhkan hukuman ini ke atas saya. Air mata yang selama ini saya tahan, kini mengalir tanpa henti. Saya mungkin kuat dan tabah, tetapi di hadapan kerapuhan hidup, saya hanyalah seorang wanita yang lemah." Dokter itu menunggu dengan senyap sehingga saya berhenti menangis. Apabila saya sedikit tenang, beliau menyambung dengan lembut. "Puan Sofia, saya paham ini satu kejutan besar. Tetapi perubatan hari ini jauh lebih maju berbanding 5 tahun lalu. Karena ia dikesan pada peringkat awal, kadar penyembuhannya sangat tinggi. Kita akan jalankan pembedahan untuk membuang ketumbuhan secepat mungkin, diikuti dengan kemoterapi untuk menghapuskan saki-baki sel kanker. Puan kena ada keyakinan. Fikir secara positif." Saya mengesat air mata dan memandang keluar tingkap. Langit masih biru, matahari masih bersinar, dan kehidupan terus berjalan. Saya tidak boleh mati, sekurang-kurangnya, bukan sekarang. Terlalu banyak perkara yang perlu saya selesaikan. Manusia-manusia yang telah menganiaya saya dan ayahanda saya masih bebas di luar sana. Saya tidak boleh mati begini. Kejutan ini tidak meruntuhkan saya. Sebaliknya, ia menjadikan saya lebih kuat. Ia memberikan saya satu sebab, satu tarikh akhir untuk menyelesaikan segalanya. Saya memandang Dr. Rahman semula. Pandangan saya sudah kembali tegas. "Terima kasih, dokter.
Saya akan jalani pembedahan, tapi, boleh dokter beri saya masa 2 minggu lagi? Ada urusan yang sangat penting yang perlu saya selesaikan. Cuma 2 minggu? Dokter itu teragak-agak seketika, tetapi melihat tekad yang tidak berbelah bahagi di mata saya, beliau akhirnya mengangguk. Baiklah, 2 minggu, tetapi selepas itu, Puan mesti terus masuk kuat. Jangan tangguh walau sehari pun. Ingat, nyawa Puan adalah keutamaan. Ya, saya janji. Selepas dokter keluar, saya menutup mata. Satu rancangan baru yang lebih berani dan mendesak mula terbentuk di dalam pikiran saya. Masa yang saya ada untuk menyelesaikan segalanya hanyalah 2 minggu. Rancangan pembalasan dendam saya kini bukan lagi sekadar pertarungan merebut harta, tetapi satu perlombaan dengan masa, satu pertaruhan hidup dan mati yang saya tidak boleh kalah. Saya terbaring di katil, mendengar dengan acuh tak acuh bebelan Diana yang sedang mengupas epal, menyalahkan saya kerana mengabaikan kesehatan. Saya hanya diam. Di dalam kepala, saya sedang menyusun langkah-langkah pertaruhan hidup mati yang akan berlangsung dalam 2 minggu akan datang. Tiba-tiba, skrin tablet di meja sisi katil menyala. Panggilan video daripada Haris, jantung saya berdebar. Saya memberi isyarat kepada Diana untuk diam dan menarik nafas dalam-dalam. Sambil membetulkan rambut dan mempamerkan senyuman yang paling semula jadi tetapi kelihatan lemah, saya menekan butang terima. Wajah Haris muncul. Dia kelihatan benar-benar risau. Tetapi kini saya tahu, di sebalik riak wajah itu tersembunyi perhitungan licik dan kepura-puraan. Sayang, oke tak? Terkejut abang dengar sayang pengsan di pejabat. Dokter cakap apa? Teruke? Dia menghujani saya dengan soalan-soalan yang penuh prihatin. Saya terbatuk-batuk kecil beberapa kali dan memegang dada, melakonkan watak pesakit yang lemah. Tak apa, abang. Cuma tekanan darah rendah sebab penat sangat kebelakangan nih. Dokter kata rehat beberapa hari dah oke. Jangan risau. Saya tidak boleh sama sekali membiarkan dia tahu tentang ketumbuhan saya. Simpatinya tidak saya perlukan, dan lebih penting, ia akan merosakkan rancangan saya. Dia harus terus berpikir saya masih sihat dan bodoh yang mudah dimanipulasi. Haris menghela nafas lega yang dibuat-buat. Alhamdulillah. Risau betul abang. Sayang kena jaga kesehatan. Kerja penting, tapi kesehatan lagi penting. Maafkan abang tak dapat jaga sayang sebab jauh. Mendengar kata-kata manis itu, saya hanya merasa mual. Maaf? Jika dia benar-benar menyesal, dia tidak akan berada di seberang dunia menjaga perempuan lain dan anak mereka. Selepas beberapa ucapan basa-basi, dia akhirnya masuk ke topik utama. Sayang. Abang tahu sayang penat, tapi ada hal penting sikit. Sayang dah tengok dokumen yang setiausaha abang hantar. Rakan kongsi di sini asyik mendesak. Kalau kita tak buat keputusan cepat, kita akan terlepas peluang pelaburan besar nih. Ini sangat penting untuk masa depan syarikat kita, dan kita berdua. Akhirnya, musang itu mula menunjukkan ekornya. Saya sengaja mengerutkan dahi dan berpura-pura penat. Macam ada nampak, tapi dari semalam penat sangat, kepala pening. Tak boleh baca apa-apa. Nanti lepas keluar hospital abang tengoklah ya. Sekarang nih, tengok tulisan pun rasa pusing. Saya nampak sekilas riak cemas di wajah Haris. Tetapi dia cepat-cepat menyembunyikannya. Dia kembali memujuk. Abang tahu sayang penat. Tapi, boleh tak gagahkan diri tengok sekejap, cuma perlu tanda tangan di muka surat akhir J. Klausa-klausa lain semua abang dah periksa teliti. Tak ada masalah. Demi masa depan kita, tolonglah ya. Demi masa depan kita. Dulu, betapa bahagianya saya mendengar ayat ini, tetapi sekarang, ia hanya menjijikkan. Kerana saya tahu, di dalam masa depan yang disebutnya itu, tiada tempat untuk saya. Yalah, nanti saya tengok. Saya menjawab dengan nada sedikit merajuk. Saya sakit macam ni pun, abang suruh fikir pasal kerja. Abang dah tak sayang saya kan? Mana ada. Sayanglah orang yang paling abang sayang. Haris tergesa-gesa memujuk. Atau, abang telepon ibu. Suruh dia balik jaga sayang beberapa hari. Berani dia menyebut ibunya. Pasangan yang sungguh sempurna. Saya menggeleng. Tak apalah. Diana ada teman kan. Kesian ibu datang jauh-jauh. Nanti penat pula. Biar dia berehat di sana. Selepas beberapa pesanan yang tidak bermakna, panggilan berakhir. Sebaik sahaja skrin menjadi gelap, senyuman saya turut hilang. Seluruh badan saya terasa lemah,
Bukan karena penyakit, tetapi karena terpaksa menanggung beban lakonan yang berat. Hari sedang gelisah. Itu petanda yang baik. Ikan sudah mula memakan umpan. Saya akan biarkan dia menunggu sedikit lagi. Menjadi lebih gelisah. Semakin gelisah, semakin mudah dia melakukan kesilapan. Apabila saya keluar dari hospital dan berehat di rumah, Diana seolah-olah berpindah masuk ke rumah saya. Lebih daripada risau akan kesehatan saya, sahabat saya itu bimbang tentang keadaan mental saya. Melihat saya yang pucat dan lesu, tetapi dengan pandangan mata yang sentiasa seperti merancang sesuatu, Diana merasa sedih. Pada suatu petang, Diana duduk di sebelah saya dan berkata dengan serius, "Sofia, aku tahu kau ada rancangan, dan aku sokong kau. Tapi macam mana kau nak hadap semua ni seorang diri? Kau perlukan lebih ramai orang untuk tolong." "Aku ada Encik Rashid," jawab saya. "Encik Rashid cuma boleh tolong dari segi undang-undang. Yang lain? Kau tak fikir ke, bila semua ni terbongkar, keluarga Haris akan guna media untuk burukan kau? Tukar kau dari mangsa jadi pemangsa? Mereka ada duit, ada pengaruh. Mereka boleh buat macam tu." Kata-kata Diana seperti menyimbah air sejuk ke muka saya. Betul, saya tidak terfikir tentang ini. Saya terlalu fokus mengumpul bukti dan melindungi harta, sehingga terlupa ada satu lagi medan perang dalam pertarungan ini, yaitu pendapat umum. Melihat saya terdiam, Diana menyambung, "Abang sepupu aku, nama dia Khairul, dia wartawan penyiasat, sangat cekap, penuh integriti, dan paling benci manusia hipokrit. Abang Khairul boleh tolong kau. Nak jumpa dia?" Tanpa teraga-aga, saya terus mengangguk. Inilah kepingan yang saya terlepas pandang. Pertemuan kami diatur di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di lorong yang sunyi. Khairul kelihatan lebih muda daripada yang saya sangka. Dia tinggi dan kurus, memakai cermin mata berbingkai hitam, dan pandangan matanya sangat tajam. Ketika saya menerangkan segalanya dengan ringkas, tanpa hiasan kata atau emosi, hanya fakta, dia diam untuk seketika. Akhirnya, dia bersuara, "Puan Sofia, jika cerita Puan ini benar, ini bukan sekadar skandal keluarga. Ini kes jenayah ekonomi berskala besar. Penyelewengan dana yayasan, penubuhan syarikat palsu untuk melarikan aset ke luar negara. Dengan tuduhan-tuduhan ini, suami Puan boleh meringkuk dalam penjara untuk tempoh yang sangat lama. Saya tahu, dan saya ada bukti yang cukup untuk membuktikannya." Saya berkata dengan tegas, sambil menghulurkan sebuah pemacu USB kepadanya. Di dalamnya ada sebahagian bukti yang saya ada. Saya harap Encik Khairul boleh siasat lebih mendalam tentang syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan Haris dan jejak aliran dananya di luar negara. Dan yang paling penting, saya mahu Encik Khairul bersedia. Apabila tiba hari penentuan, segalanya mesti meletup serentak di semua media. Saya tak mahu tinggalkan sebarang jalan untuk dia dan keluarganya melepaskan diri. Khairul mengambil pemacu USB itu, matanya bersinar dengan minat seorang wartawan yang berhadapan dengan satu kes besar. "Jangan risau, Puan. Saya suka cerita macam ni. Keadilan mesti ditegakkan. Saya akan mulakan kerja dengan segera." Terus berhubung melalui Diana. Mendapat bantuan Khairul, saya merasa seperti mendapat 1000 tentara. Tetapi untuk meruntuhkan keluarga Haris sepenuhnya, saya perlu menyerang apa yang paling mereka banggakan. Reputasi mereka sebagai keluarga yang dihormati dan berketurunan baik-baik. Dan saya telah menemui satu kelemahan yang membawa maut. Melalui kenalan lama ayahanda, Encik Rashid telah mengetahui satu rahasia mengejutkan tentang ayah mentua saya. Sebelum berkahwin dengan ibu mentua saya, ayah mentua saya pernah bercinta dengan seorang wanita bernama Puan Aminah. Dia telah meninggalkan Puan Aminah yang sedang mengandung untuk berkahwin dengan ibu mentua saya yang datang dari keluarga yang lebih berada. Anak di dalam kandungan itu akhirnya gugur. Selama berpuluh-puluh tahun, Puan Aminah hidup bersendirian di sebuah flat usang. Saya memutuskan untuk mencarinya. Hujan renyai-renyai pada petang itu. Saya tiba di flat usang tempat tinggal Puan Aminah. Wanita yang membuka pintu itu berambut putih, wajahnya berkedut di mamah usia, tetapi matanya masih jernih dan cantik. Dia memandang saya dengan curiga. Saya tidak berdolak-dalik. "Assalamualaikum, Makcik. Saya Sofia Aisyah, menantu Encik Kamal." Mendengar nama itu, wajahnya berubah. Dia coba menutup pintu, tetapi saya cepat-cepat menahannya dengan tangan. "Sekejap, Makcik. Saya datang bukan dengan niat jahat.
Saya juga mangsa penipuan keluarga itu. Saya cuma mahu menuntut keadilan untuk diri saya, dan mungkin, untuk Makcik juga. Mungkin keikhlasan di mata saya telah menyentuh hatinya. Dia membenarkan saya masuk, rumahnya kecil tetapi sangat kemas. Sepanjang saya bercerita, dia hanya diam. Sesekali dia mengangkat tangan mengesat air mata yang mengalir senyap di pipinya. Selepas cerita saya berakhir, dia membuka sebuah kotak kayu lama dan mengeluarkan segumpal surat yang telah kekuningan dan beberapa keping gambar hitam putih. Inilah sahaja yang dia tinggalkan untuk Makcik. Sumpah cinta abadi, janji masa depan yang bahagia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah pengkhianatan dan derita. Dia menghulurkan barang-barang itu kepada saya. Ambillah. Kalau ini boleh bantu dedahkan wajah sebenarnya, pengorbanan Makcik selama berpuluh tahun ini tidak akan sia-sia. Saya menerima barang-barang itu. Hati saya terasa berat. Saya menunduk hormat mengucapkan terima kasih dan meninggalkan rumahnya. Hujan di luar telah berhenti. Dengan surat-surat cinta ayah mentua saya di tangan, saya tahu saya telah memperoleh satu lagi senjata tajam. Saya bukan sahaja akan menghancurkan Haris dari segi sosial, tetapi juga akan merobek topeng kepura-puraan yang telah dipakai oleh seluruh keluarganya selama berpuluh-puluh tahun. Keesokan harinya, saya menerima panggilan daripada Dr. Rahman. Keputusan biopsi telah keluar. Saya memandu ke hospital seorang diri, hati saya anehnya tenang. Saya sudah bersedia untuk yang terburuk, dan apabila Dr. Rahman dengan wajah simpati mengesahkan diagnosis awal, kanker perut peringkat awal, saya hanya mengangguk. Tiada air mata, tiada panik. Hanya fakta yang dingin dan jelas. Jam telah mulai berdetik. 14 hari. Malam itu, saya menceritakan segalanya kepada Diana. Saya tidak boleh bersembunyi lagi. Duduk di ruang tamu banglo yang sunyi, saya menunjukkan laporan perubatan kepada Diana. Diana merenung kertas itu, kemudian memandang saya. Matanya penuh dengan kekeliruan dan ketidakpercayaan. Tak mungkin. Ini tak betul. Diana tergagap-gagap. Sofia, ini mesti ada kesilapan. Mesti hospital salah. Diana meramas laporan itu dan mula menangis. Kau kena bedah sekarang juga. Yang lain semua tak penting. Kesehatan kau paling utama. Lupakan jantan tak guna tuh, lupakan syarikat. Kau kena hidup dulu. Saya menggenggam tangan sahabat saya yang menggeletar. Diana, dengar cakap aku akan jalani pembedahan. Aku dah janji dengan dokter. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Diana menjerit dalam kemarahan. Kenapa bukan sekarang? Kau tengah pertaruhkan nyawa kau tahu tak? Sebab aku tahu. Saya memandang tepat ke mata sahabat saya, berkata dengan tegas dan jelas. Sebab aku tahu, aku tak boleh baring di atas meja bedah dalam keadaan macam ni. Diana, Surya Group bukan sekadar harta. Ia adalah jantung ayahanda aku, hasil titik peluh seumur hidupnya. Aku tak boleh serahkan kepada jantan tak guna tu, yang menipu aku dan seleweng dana yayasan atas nama ayah aku untuk bela perempuan simpanan dia. Kalau apa-apa jadi pada aku atas meja bedah, Haris akan jadi waris sah harta aku. Dia akan gunakan duit tu untuk terus kuasai syarikat. Aku lebih rela mati daripada tengok semua tu berlaku. Aku lebih rela mati daripada biarkan legasi ayah aku dicemari oleh manusia macam tu. Mendengar ketegasan dalam kata-kata saya, Diana terdiam. Dia memandang saya. Mungkin buat pertama kalinya dia melihat api yang membara di mata saya. Bukan api kebencian buta, tetapi api tanggung jawab dan perlindungan. Aku cuma ada 2 minggu. Saya menyambung dengan suara yang lebih lembut. Dalam 2 minggu nih, aku kena selesaikan segalanya. Aku kena buat Haris balik, perdaya dia untuk tanda tangan surat penyerahan semua hak, dan selamatkan saham aku. Lepas tu, barulah aku boleh masuk bilik bedah dengan tenang. Apapun keputusannya nanti, aku dah laksanakan tanggung jawab aku sebagai seorang anak. Tanpa berkata apa-apa, Diana memeluk saya dan menangis teresak-esak. Saya menepuk-nepuk belakangnya perlahan. Saya faham kasih sayang dan kerisauannya, tetapi pertaruhan ini, hanya saya yang boleh melakukannya. Ia adalah pertaruhan hidup dan mati, antara nyawa saya dan legasi ayahanda saya, dan saya tiada pilihan lain selain menang. Malam itu, selepas Diana tidur, saya duduk sendirian di pejabat ayahanda. Saya membuka laci dan mengeluarkan sekeping gambar lama ayahanda. Di dalam gambar itu, ayahanda tersenyum riang.
Pandangannya penuh kasih dan mesra. Saya mengusap wajah ayahanda di dalam gambar itu perlahan-lahan. Ayah, saya berbisik. Percayakan Sofia. Sofia tak akan kecewakan ayah. Sofia akan pertahankan Surya Group, pertahankan semua yang ayah tinggalkan. Walau apapun harganya. Langkah pertama dan terpenting dalam pertaruhan hidup mati ini adalah melindungi jantung Surya Group, saham yang ayahanda wariskan kepada saya. Jika Haris dapat merampasnya, segalanya akan menjadi sia-sia. Saya tidak boleh berdepan dengannya secara langsung dalam hal ini. Dia mempunyai kelebihan sebagai suami saya yang sah. Saya memerlukan satu langkah yang tidak dijangka, satu langkah yang tidak akan pernah dapat diagaknya. Pagi esoknya, saya dan Encik Rashid mengatur satu pertemuan rahasia. Lokasinya bukan di syarikat atau pejabat peguam, tetapi di sebuah resort terpencil di luar bandar milik ayahanda dahulu. Tetamu yang dijemput hanya 3 orang, Encik Bakar, pengurus kilang yang telah berkhidmat dengan ayahanda sejak awal penubuhan syarikat, Puan Kim, ketua pasukan keuangan yang terkenal dengan integriti dan sikap berhati-hatinya, dan Tuan Yunus, pengarah logistik yang setia dan tegas. Mereka bukan sahaja pemegang saham penting, tetapi juga individu yang saya hormati dan yang telah melihat saya membesar. Apabila mereka bertiga masuk, wajah masing-masing penuh dengan kerisauan. Mereka telah mendengar berita saya pengsan, dan mungkin menyangka saya memanggil mereka karena masalah kesehatan. Saya mempersilakan mereka duduk, menuang teh sendiri, dan tanpa basa-basi, terus ke topik utama. Saya panggil tuan-tuan dan puan hari ini karena satu masalah yang melibatkan hidup mati Surya Group. Saya meletakkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal di atas meja. Gambar Haris dan perempuan simpanannya di London, penyata transaksi berjuta-juta ringgit yang dikeluarkan dari dana yayasan, dan akhir sekali, salinan borang pengesahan audit palsu yang mengandungi lampiran pemindahan 20% saham saya. Melihat semua ini, riak wajah mereka berubah dari risau kepada terkejut, dan kemudian marah. Encik Bakar, yang paling cepat panas baran, menghentak meja. Kurang ajar punya budak. Arwah Tan Sri begitu percaya padanya, serahkan anak kesayangan Baginda. Berani dia buat kerja tak mengenang budi macam nih. Kita tak boleh biarkan dia jejak kaki di Surya Group walau sehari pun. Puan Kim lebih tenang, tetapi matanya yang tajam memancarkan kedinginan. Caranya terlalu licik dan jahat. Ini pasti rancangan yang dah lama. Kalau Cik Sofia tak sedar awal, Surya Group dah bertukar tangan. Saya menunggu kemarahan mereka reda sedikit sebelum menerangkan rancangan saya. Haris tidak akan melepaskan konspirasi ini. Saya akan berehat untuk rawatan tidak lama lagi. Sementara itu, saya tidak boleh biarkan aset ayahanda saya terancam. Jadi, ini mungkin permintaan yang sangat berisiko. Tetapi saya tiada pilihan lain. Saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan. Saya berhenti seketika dan memandang mata setiap seorang daripada mereka. Saya mahu tuan-tuan dan puan memegang 30% daripada saham Surya Group milik saya buat sementara waktu. Dalam bentuk perjanjian amanah yang sah di sisi undang-undang, di bawah pengawasan Encik Rashid. Dengan cara ini, saham saya tidak lagi menjadi sasaran Haris. Dan yang lebih penting, kuasa teras kumpulan akan kekal di tangan orang-orang yang paling setia kepada ayahanda. Mereka bertiga terdiam. Mereka faham keseriusan masalah ini, menerima sejumlah besar saham ini adalah satu penghormatan, tetapi juga satu tanggung jawab berat yang penuh risiko. Ketika itu, Encik Rashid tampil dan menerangkan dengan terperinci klausa-klausa undang-undang dalam perjanjian amanah, memastikan semuanya telus dan selamat untuk kedua-dua belah pihak. Selepas berpikir panjang, Tuan Yunus, yang paling pendiam, bersuara terlebih dahulu. Dulu, masa arwah Tan Sri masih ada, beliau pernah cakap pada kami. Surya Group ini nyawanya, dan Sofia ini jantungnya. Sekarang, nyawa dan jantungnya kedua-duanya terancam. Kita semua terhutang budi pada arwah. Tak ada sebab untuk kita berpeluk tubuh sahaja. Encik Bakar dan Puan Kim mengangguk serentak. Baiklah, kami akan pegang. Kamu jangan risau apa-apa, tumpukan pada rawatan. Selagi kami ada di sini, Haris tak akan dapat sentuh walau sehelai rumput pun di Surya Group. Air mata saya hampir tumpah, tetapi saya menahannya. Saya bangun dan menunduk hormat kepada mereka bertiga. Terima kasih. Budi baik ini akan saya kenang seumur hidup. Perjanjian amanah itu ditandatangani serta-merta di situ juga. Apabila saya memegang dokumen yang telah lengkap ditandatangani,
sebahagian besar beban di hati saya terasa terangkat. Benteng pertama dan terkuat untuk melindungi legasi ayahanda telah terbina. Kini, saya boleh dengan tenang melangkah ke peringkat seterusnya, memasang perangkap dan menunggu ikan besar masuk ke jaring dengan sendirinya. Dengan benteng pertahanan Surya Group telah kukuh, saya mula menebar jala. Masa tidak banyak, jadi saya perlu bertindak pantas dan tegas. Lakonan kebangkrapan palsu secara rasmi bermula. Perkara pertama yang saya lakukan adalah sengaja menampakkan diri dalam keadaan yang selekeh. Saya tidak perlu berlakon pun. Penyakit di dalam badan, insomnia yang berterusan, dan tekanan yang melampau secara semula jadi mengukir keletihan dan kepucatan di wajah saya. Saya hampir tidak bersolek, dan memilih sut berwarna gelap yang longgar untuk menyembunyikan badan yang semakin kurus. Setiap kali ke pejabat, saya berjalan dengan langkah yang berat, mata yang dikelilingi lingkaran gelap, dan pandangan yang kosong. Image usahawan wanita yang sentiasa bertenaga telah hilang, digantikan dengan seorang wanita yang terbeban. Seterusnya, saya mula menyebarkan habar angin. Bukan secara terang-terangan, cukup dengan beberapa patah kata yang tidak sengaja diucapkan di tempat yang betul, kepada orang yang betul. Dalam satu majelis makan tengah hari dengan beberapa rakan kongsi lama yang terkenal suka bergosip, saya mengeluh kononnya satu kontrak ekspor besar ke Eropa menghadapi masalah, menyebabkan aliran tunai syarikat terjejas teruk. Dengan wajah sedih, saya berkata saya sedang berhempas pulas mencari dana, tetapi keadaan tidak memberangsangkan. Itu sudah cukup. Berita bahwa Surya Group sedang mengalami krisis keuangan tersebar dengan cepat. Untuk menambah keyakinan terhadap habar angin itu, di bawah pengawasan Puan Kim, saya mengarahkan pasukan keuangan untuk sengaja menangguhkan beberapa pembayaran kecil yang tidak penting kepada pembekal-pembekal kecil. Sudah tentu, Puan Kim telah bertemu mereka secara pribadi untuk menjelaskan keadaan dan memastikan mereka tidak rugi, tetapi dari luar, ia kelihatan seperti isyarat jelas bahwa dana Surya Group telah kering. Tetapi pukulan paling hebat adalah penjualan banglo kami. Saya menghubungi agensi hartanah terbesar di bandar dan meminta mereka menyenaraikan banglo kami untuk jualan segera, dengan harga hampir 30% di bawah pasaran. Saya menekankan syarat bahwa ia mesti dijual dalam masa 2 minggu untuk menyelesaikan masalah syarikat. Berita sebuah banglo mewah di lokasi utama dijual dengan harga rugi, serta-merta menggegarkan kalangan orang kaya dan portal berita hartanah. Semua orang percaya bahwa anak perempuan arwah Tan Sri Ibrahim sedang menjual hartanah terakhirnya untuk menyelamatkan legasi ayahnya. Semuanya berjalan seperti yang saya jangkakan. Pekerja syarikat mula berbisik-bisik, dan suasana kerja menjadi muram. Beberapa orang sudah mula mencari pekerjaan baru. Pesaing-pesaing kami bersorak gembira. Dan saya, di tengah-tengah ribut ini, mempamerkan wajah yang pilu, tetapi hati saya anehnya tenang. Umpan telah disebar, jala telah ditebar. Sekarang, hanya tinggal menunggu ikan yang paling tamak dan bodoh untuk melompat masuk dengan sendirinya. Setiap hari yang berlalu, kesakitan di perut saya mengingatkan bahwa masa saya tidak banyak lagi. Saya tidak takut, cuma gelisah. Dia mesti pulang. Mesti, saya tidak perlu menunggu lama. Hanya 3 hari selepas berita penjualan banglo tersebar, pada suatu tengah malam, telepon saya berdering. Nomor ibu mentua saya. Saya sengaja membiarkannya berdering lama sebelum menjawab dengan suara yang mengantuk dan letih. Halo, siapa nih? Sofia, ibu nih, kamu buat apa hah? Nak jual rumah? Dengan harga murah macam bagi percuma pula tuh. Kamu dah gila ke? Suara di hujung talian tajam dan cemas. Saya diam seketika, kemudian mula tersak-esak. Ibu, maafkan Sofia. Maaf. Apa gunanya minta maaf sekarang? Coba cerita apa yang dah jadi. Syarikat betul-betul susah ke? Saya memulakan lakonan yang telah saya siapkan. Dengan tangisan yang tersekat-sekat, saya menceritakan kisah kontrak Eropa yang dibatalkan, rakan kongsi menuntut ganti rugi, dan bank menuntut hutang. Saya melukiskan gambaran suram sebuah kumpulan gergasi yang diambang kehancuran. Saya mengatakan semuanya salah pengurusan saya yang tidak cekap. Semua salah Sofia, saya berkata di celah-celah esakan. Ayah dah tak ada, Haris pula jauh. Sofia seorang tak mampu nak tanggung. Syarikat hasil titik peluh ayah, Sofia dah hancurkan. Ibu, kalau tak jual rumah sekarang, gaji pekerja pun tak boleh bayar, pampasan pun tak boleh langsai. Mungkin kena isytihar muflis, ibu.
Saya dapat mendengar dia tercungap-cungap di hujung talian. Saya tahu kata-kata saya telah menusuk tepat pada ketakutan terbesarnya. Wang, Banglo, Surya Group, semua itu adalah angsa emas dan mesin ATM tanpa had bagi keluarga mereka. Muflis? Apa kamu cakap nih? Tak boleh. Dia menjerit. Kamu duduk diam-diam di situ. Biar ibu cakap dengan Haris. Dia kena balik sekarang juga. Dia kena selamatkan syarikat. Dia terus mematikan panggilan. Saya meletakkan telepon dan mengesat air mata palsu. Senyuman dingin terukir di bibir saya. Lebih mudah daripada yang saya sangka. Ketamakan dan kebodohan mereka adalah sekutu terbaik saya. Seperti yang dijangka, kira-kira sejam kemudian, telepon saya berdering lagi. Kali ini, Haris. Suaranya juga cemas bercampur sedikit nada menyalahkan. Sofia, apa yang awak buat nih? Kenapa biarkan syarikat jadi macam nih? Berapa kali abang dah cakap? Kalau ada masalah, beritahu abang. Saya terus melakonkan watak istri yang lemah dan tidak berdaya. Maaf, bang. Saya tak nak abang risau. Saya ingat boleh selesaikan sendiri, tak sangka jadi macam nih. Dahlah, jangan menangis, dia memotong. Suaranya kedengaran tidak sabar, tetapi dia coba berpura-pura memujuk. Jangan buat benda bodoh. Jangan jual rumah. Jangan tanda tangan apa-apa dokumen. Faham? Abang akan balik segera. Tiket kapal terbang dah tempah. Lusa pagi abang sampai rumah. Biar abang selesaikan semua bila abang balik. Awak duduk diam-diam tunggu. Betul ke? Saya bertanya dengan suara penuh harapan dan kesyukuran. Abang betul-betul akan balik? Abang balik untuk tolong saya? Ya, abang balik untuk tolong awak. Jangan risau apa-apa. Dia mematikan panggilan. Saya duduk senyap di dalam kegelapan. Ikan telah menelan umpan. Bukan sekadar menelan, malah sedang meluru laju ke arah mata Kyle. Perjalanan pulangnya kali ini bukan jalan menuju kekayaan, tetapi jalan yang tidak akan ada pulangnya. Selamat pulang, suamiku sayang. Aku dah sediakan surat kematian yang sangat indah untukmu. 2 hari kemudian, pada suatu pagi lewat musim luruh yang dingin, Haris pulang. Saya pergi menjemputnya di lapangan terbang. Saya sengaja memakai gaun labu berwarna kelabu dan tidak bersolek, menampakkan keletihan dan lingkaran hitam di bawah mata. Apabila Haris melangkah keluar dari balai ketibaan, dia kelihatan letih karena penerbangan yang panjang, tetapi tidak dapat menyembunyikan rasa bangga seolah-olah dia adalah penyelamat. Dia meneliti saya dari atas ke bawah, dengan pandangan yang bercampur antara simpati dan jengkel. Tengoklah keadaan awak nih. Dia menarik bagnya, dan kata-kata pertama yang keluar bukannya sapaan, tetapi teguran. Urus rumah pun tak betul. Saya menundukkan kepala, melakonkan watak istri yang bersalah dengan sempurna. Maaf, bang, saya betul-betul tak tahu nak buat apa. Di dalam kereta pulang, Haris tidak henti-henti bertanya tentang keadaan syarikat. Saya menerangkan dengan terperinci kisah krisis itu. Jumlah kerugian palsu yang saya reka dengan logik, kesukaran yang saya gambarkan dengan menyedihkan. Semakin Haris mendengar, semakin dia merasa hebat. Dia tidak lupa menganalisis kesilapan saya dan mengangkat dirinya sendiri. Kan abang dah cakap. Abang tak ada beberapa minggu terus jadi macam nih, biar abang uruskan semua. Awak dengar cakap abang Setibanya di rumah, dia melemparkan jaketnya ke sofa dan terus ke topik utama. Oke, ceritakan keadaan sebenar. Hutang berapa banyak? Ada cara nak dapatkan dana? Inilah masanya untuk saya melemparkan umpan terakhir. Saya mengeluarkan file tebal yang telah disediakan oleh Encik Rashid dan meletakkannya di atas meja. Tengok nih. Saya berkata dengan suara lemah. Saya dah coba yang terbaik. Ada satu dana pelaburan swasta setuju, nak bagi pinjaman besar untuk selesaikan masalah kita. Tapi syaratnya ketat sangat. Perlukan aset sebagai cagaran, dan penanggung jawab mesti awak sebagai naib presiden. Haris merampas file itu dan membacanya sepintas lalu. File itu telah direka dengan sangat profesional oleh Encik Rashid, dengan berpuluh-puluh muka surat klausa yang rumit dan istilah keuangan yang sukar untuk mengelirukannya. Penstrukturan semula hutang, perjanjian jaminan, kontrak cagaran aset. Haris membaca tajuk-tajuk besar sambil menggumam. Dia hanya meneliti bahagian hadapan yang mengandungi klausa-klausa pinjaman yang munasabah, tetapi langsung tidak mempedulikan lampiran-lampiran di bahagian akhir. Apa yang mereka nak? Dia bertanya, matanya masih pada dokumen.
Semua harta sepencarian kita, bank loni, kereta, dan akaun simpanan semua kena jadi cagaran pinjaman, saya berkata dengan riak wajah yang terseksa. Dan untuk buktikan niat baik dan keupayaan pengurusan, awak kena tanda tangan surat aku janji untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang ni. Maksudnya, dalam keadaan terburuk, awak secara sukarela melepaskan semua hak ke atas aset cagaran untuk bayar hutang mereka dulu. Katanya itu prosedur wajib untuk lindungi pelaburan mereka. Haris mengerutkan dahi, berpikir. Ketamakan dan keyakinan diri yang melampau telah melumpuhkan akal warasnya. Di matanya, hanya ada pinjaman uang yang besar di hadapannya, peluang untuk menyelamatkan Surya Group dan merampas semua kuasa. Dia pikir, dengan uang itu, dia boleh memulihkan syarikat dengan mudah, dan aset-aset cagaran ini tidak ada nilainya. Lagipun, dia tidak pernah terfikir bahwa saya, istri yang lemah dan tidak berdaya di matanya, berani melakukan apa-apa. Baiklah, dia berkata dengan tegas selepas beberapa menit, asalkan ada duit untuk selamatkan syarikat. Harta-harta macam ni, nanti boleh cari balik berganda-ganda. Bagi pen, dengan tangan yang menggeletar, saya menghulurkan pen mata air hadiah daripada ayahanda kepadanya. Saya melihat dia tanpa teragak-agak menandatangani namanya di setiap muka surat perjanjian, persetujuan, dan surat aku janji itu. Dokumen-dokumen itu sebenarnya adalah surat kematian untuk masa depannya. Tanda tangannya jelas dan kemas, seolah-olah membuktikan kebodohan dan ketamakannya yang tidak berkesudahan. Apabila dia meletakkan pen, saya hampir menahan nafas. Semuanya telah berakhir, perangkap telah tertutup. Bagus. Dia bersandar di kerusi dengan puas. Sekarang biar abang uruskan semua. Awak pergi rehat. Saya mengangguk dan diam-diam mengemas file itu. Memegang kertas yang masih hangat dengan tanda tangannya, satu perasaan dingin menjalar di tangan saya. Dia percaya dia telah menandatangani pas untuk ke puncak kuasa. Padahal dia baru sahaja menandatangani surat hukuman yang akan menguburkan hidupnya sendiri. Seminggu selepas kepulangan Haris, saya dimasukkan ke hospital. Tarikh pembedahan ditetapkan pada pagi Isnin minggu berikutnya. Dalam 10 hari terakhir pertaruhan hidup mati ini, saya, Encik Rashid, Khairul, dan rakan-rakan setia ayahanda telah menyelesaikan semua persiapan terakhir. Segalanya sudah sedia, hanya menanti saat penentuan. Pagi itu, langit Kuala Lumpur mendung dan hujan renyai-renyai. Diana menghantar saya ke hospital awal pagi. Di dalam bilik ward, selepas menukar pakaian pesakit, hati saya anehnya terasa ringan. Beban berat yang menekan saya selama ini seakan-akan akan terangkat tidak lama lagi. Saya memegang tangan Diana, dan memberikan pesanan terakhir. Diana, kalau apa-apa jadi pada aku, tolong tengok-tengokkan Yayasan Cahaya Masa Depan. Jangan biarkan ia disalahgunakan lagi. Jangan cakap macam tuh. Diana memarahi dengan mata yang merah. Kau akan oke. Pembedahan tuh pasti berjaya. Aku akan tunggu di luar. Saya tersenyum. Aku pun percaya macam tuh. Tapi sebelum masuk bilik bedah, tolong hantar satu message untuk aku. Saya memberikan nomor Encik Rashid kepada Diana dan meminta dia menghantar message berbunyi, mulakan sekarang. Ketika katil sorong membawa saya ke bilik bedah, saya melihat Haris berdiri di hujung koridor. Mungkin dia datang untuk melakonkan watak suami yang setia sehingga ke akhirnya. Dia mendekati dan memegang tangan saya dengan wajah risau. Kuatkan semangat, sayang. Di luar biar abang uruskan semua, awak tumpukan pada rawatan J. Saya memandang tepat ke matanya. Dengan pandangan yang dalam yang tidak akan pernah difahaminya. Ya, saya serahkan semuanya pada abang. Pintu berat bilik bedah tertutup, memisahkan saya dengan dunia luar. Lampu bedah yang terang menyilaukan mata, dan bau ubat bius mula merebak. Ketika kesedaran saya mula tenggelam dalam kabus, saya tahu, di luar sana, sebuah ribut yang dahsyat baru sahaja bermula. Tepat pada masa itu, di pejabat peguam, Encik Rashid menerima message daripada Diana. Dengan tenang, beliau mengangkat gagang telepon, dan membuat 2 panggilan. Pertama, kepada pasukan guaman yang sedang menunggu di mahkamah untuk memfailkan saman. Kedua, kepada Khairul untuk menyiarkan berita. Serta-merta, jentera keadilan dan media mula bergerak. Di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, fail tuntutan perceraian yang tebal difailkan. Bersamanya, 1 laporan polis difailkan terhadap Haris atas tuduhan menipu, pecah amanah,
dan perselingkuhan. Semua bukti dilampirkan, gambar dan video dari London, transaksi bank, dan perjanjian penstrukturan semula hutang yang baru saja ditandatangani oleh Haris. Di ibu pejabat Surya Group, Haris sedang duduk angkuh di kerusi pejabat ayahanda, seolah-olah dia adalah raja. Dia sedang merancang untuk memanggil mesyuarat lembaga pengarah tergempar untuk mengumumkan penstrukturan semula dan pengambilalihan kuasa. Tiba-tiba, pintu dipecah buka dan beberapa orang pegawai polis beruniform menyerbu masuk. Di hadapan mereka berdiri seorang pegawai penyiasat yang berwajah serius. Encik Haris bin Kamal, kami dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, PDRM. Kami di sini untuk membawa Encik bersama kami bagi membantu siasatan berkaitan laporan yang dibuat oleh Puan Sofia Aisyah. Sila ikut kami. Wajah Haris menjadi pucat lesi. Dia terkaku. Apa maksud Tuan? Mesti ada salah faham. Tetapi tiada siapa yang menjawabnya. Pada masa yang sama, telepon bimbitnya berdering tanpa henti. Di screen, portal-portal berita utama negara serentak memaparkan tajuk-tajuk berita yang mengejutkan. Naib Presiden Surya Group didakwa berselingkuh dan seleweng dana berjuta-juta. Artikel itu disertakan dengan gambar-gambar jelas dia, perempuan simpanannya, dan keluarganya di London. Artikel lain mendedahkan laluan pemindahan asetnya ke luar negara, syarikat-syarikat palsu, dan bahkan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh ayahnya pada masa lalu. Ribut itu datang terlalu pantas dan tiba-tiba, tidak memberinya masa untuk bersedia. Semua akaun bank dan aset atas nama dia dan keluarganya dibekukan untuk siasatan, perintah sekatan perjalanan dikeluarkan. Segalanya runtuh dalam sekelip mata. Haris berdiri kaku di tengah-tengah pejabat. Kemarahan dan panik meletus di matanya. Dia menjerit seperti binatang buas, menyapu bersih semua barang di atas mejanya dengan gila. Kini dia sadar segalanya. Ini adalah perangkap sempurna yang dipasang oleh istri yang selama ini dipandangnya rendah. Pada masa itu, saya di atas meja bedah, sedang berjuang untuk nyawa saya. Lampu merah di luar pintu bilik bedah masih menyala, menandakan pertarungan masih berlangsung. Di luar, dunia orang-orang yang telah mengkhianati saya sedang terbakar. Dan itu, hanyalah permulaan. Saya terjaga dari tidur yang panjang dan nyenyak. Bau disinfektan yang biasa terhidu, tetapi kali ini tidak terasa menyesakan. Cahaya matahari pagi yang hangat menembusi tingkap, menerangi habuk-habuk kecil yang menari di udara. Luka pembedahan terasa sengal, tetapi pikiran saya anehnya jernih dan ringan. Diana tertidur di sebelah katil, kepalanya terlentok, tangannya masih menggenggam erat tangan saya. Pintu bilik Wat terbuka perlahan, dan Dr. Rahman masuk dengan senyuman mesra. Beliau memeriksa bacaan di monitor, kemudian memandang saya. Selamat pagi, wanita gagah. Tahniah, pembedahan sangat berjaya. Kami dah buang ketumbuhan sepenuhnya. Nodus limfa di sekelilingnya juga bersih. Puan dah menang satu pertempuran yang sangat penting. Setitis air mata panas mengalir di pipi saya. Kali ini bukan air mata kesakitan atau kemarahan. Ia adalah air mata kelegaan dan kelahiran semula. Saya telah menang. Menang dalam pertarungan merebut kembali nyawa saya sendiri. Sementara saya pulih di bilik Wat, dunia luar telah tunggang langgang. Ribut yang saya cetuskan telah melanda keluarga Haris, tidak meninggalkan apa-apa. Diana menyampaikan berita setiap hari dengan suara yang tidak dapat menyembunyikan rasa puas. Sofia, Haris tuh kena tahan reman. Mengamuk macam binatang dalam lokap, tapi tak ada guna. Bukti Encik Rashid begitu kukuh sangat, tak boleh nak lari. Mak bapak dia coba guna semua kabel yang ada untuk selamatkan anak dia, tapi tak ada siapa berani masuk campur. Kes ini dah jadi kes negara, siapa yang bodoh nak libatkan diri? Saya hanya mendengar dengan senyap. Hujung bibir saya ternaik sedikit. Itulah yang saya mahukan. Sama seperti apa yang mereka lakukan pada saya mahu mereka merasai bagaimana rasanya dipulaukan oleh dunia. Dan lagi satu, Diana menyambung, harta keluarga dia semua kena beku. Rumah macam istana tuh pun dah kena sita. Kakak ipar dia menangis-nangis lari balik rumah mentua dia. Dengar cerita keluarga mentua dia pun dah suruh cerai sebab takut terpalit sama. Manusia macam ni, masa senang sama-sama, masa susah lari dulu. Kehancuran itu berlaku lebih cepat daripada yang dijangka. Sebuah keluarga yang sentiasa berbangga dengan kemuliaan dan kekayaan kini menjadi pusat cercaan dan penghinaan. Ayah mentua saya,
Encik Kamal, dilaporkan pengsan akibat tekanan darah tinggi dan dikejarkan ke hospital, selepas membaca berita tentang pengkhianatan masa lalunya bersama Puan Aminah yang disertakan dengan surat-surat cinta mereka. Ibu mentua saya pula dikatakan hancur sepenuhnya, berkurung di dalam rumah sepanjang hari dan tidak mahu berjumpa sesiapa. Istana yang mereka bina di atas kepura-puraan dan kekejaman akhirnya runtuh berkecai dalam sekelip mata. Saya terbaring di katil, memandang keluar tingkap. Pokok-pokok di halaman hospital mula meluruhkan daunnya, menandakan musim sejuk akan tiba. Bagi mereka, ia akan menjadi musim sejuk yang kejam. Tetapi bagi hidup saya, musim bunga sedang bermula kembali. Bukan rasa puas, tetapi satu ketenangan yang aneh saya rasai. Segalanya kembali ke tempatnya, kifarah mungkin lambat, tetapi tidak pernah tidak datang. Sebulan selepas pembedahan, perbicaraan pertama kes perceraian dan pembahagian harta sepencarian berlangsung. Kesehatan saya belum pulih sepenuhnya, tetapi saya memutuskan untuk hadir sendiri. Saya mahu melihat kejatuhan Haris dengan mata kepala saya sendiri. Pagi itu, Diana memilihkan gaun putih yang kemas untuk saya, dan menyolek wajah saya yang pucat dengan ringan. Saya sengaja tidak menggunakan kerusi roda, sebaliknya berjalan perlahan tetapi teguh, dipapah oleh Diana dan Encik Rashid. Penampilan saya yang lemas selepas mengharungi penyakit tena tetapi tetap tabah menghadapi dugaan, serta-merta direkam oleh ratusan lensa kamera wartawan yang berkampung di hadapan mahkamah. Kilatan kamera tidak henti-henti, tetapi saya tidak goyah sedikit pun. Saya berjalan dengan kepala tegak, memandang lurus ke hadapan dengan tenang. Di dalam mahkamah, suasana tegang. Seketika kemudian, Haris masuk. Penampilannya sama sekali berbeza dari sebulan yang lalu. Rambutnya yang sentiasa kemas kini kusut masai, wajahnya cengkung, dan jambangnya tidak terurus, matanya merah dan menyala. Apabila melihat saya, kebencian di matanya seakan membakar. Jika tidak kerana pengawal mahkamah di sebelahnya, mungkin dia sudah menerkam saya. Perbicaraan bermula. Encik Rashid, dengan sikap yang yakin dan suara yang tegas, membentangkan hujah dan bukti satu persatu. Di skrin besar, beliau memaparkan gambar-gambar Haris dan Melissa yang bahagia di London, penyata transaksi bank yang menunjukkan aliran dana yang licik, dan akhir sekali, perjanjian penstrukturan semula hutang dengan tanda tangan Haris yang jelas. Setiap kali satu bukti ditunjukkan, wajah Haris menjadi semakin herot. Dia coba membantah, mengatakan segalanya adalah perangkap yang saya pasang dan dia telah ditipu, tetapi di hadapan dokumen-dokumen yang ditandatangani sendiri, semua kata-katanya menjadi laungan kosong. Peguam Haris, mungkin seorang peguam muda yang diupah tergesa-gesa oleh keluarganya, coba berhujah bahwa saya cemburu kerana tidak dapat memberikan zuriat dan sengaja mereka cerita untuk menjatuhkan suami saya, tetapi hujah itu serta-merta dipatahkan oleh Encik Rashid. Yang arif, suara Encik Rashid bergema di dalam mahkamah. Anak guam, saya, Puan Sofia Aisyah, bukan sahaja tidak dapat menikmati kebahagiaan menjadi seorang ibu, malah terpaksa menderita dalam penipuan oleh suami dan seluruh keluarga mentuanya selama 3 tahun. Bukan itu sahaja, beliau baru sahaja menjalani pembedahan kanser perut yang mengancam nyawa. Penyakit yang sama yang meragut nyawa ayahandanya yang dihormati. Ketika beliau bertarung dengan penyakit, suaminya, Defendan Haris bin Kamal, sedang gembira menanti kelahiran anak dengan wanita lain di luar negara. Saya ingin bertanya, dengan kata-kata apalagi kekejaman ini dapat dibela? Mahkamah senyap, dan semua pandangan simpati tertumpu pada saya. Saya hanya menundukkan kepala, dan pada masa yang tepat, menggoyangkan bahu saya sedikit. Selepas penghujahan, mahkamah mengumumkan akan menerima tuntutan awal saya. Semua harta yang dipertikaikan akan terus dibekukan sehingga keputusan akhir, dan banglo serta aset bersama akan diletakkan di bawah pengurusan sementara saya. Ia adalah satu kemenangan mutlak. Ketika saya, Encik Rashid dan Diana keluar dari mahkamah, Haris tidak dapat menahan diri lagi. Dia meronta dari kawalan polis, menuding jari ke muka saya dan menjerit. Sofia Aisyah, kau akan menyesal. Perempuan jahat, kau ingat kau dah menang? Tunggulah. Kemarahannya, wajahnya yang hodoh, direkam sepenuhnya oleh ratusan kamera. Saya hanya berpaling memandangnya dengan pandangan yang bercampur antara kasihan dan hina. Dia telah kalah dengan teruk, dan dia tidak sadar bahwa kemarahannya yang bodoh itu telah menjadi paku terakhir yang mematikan image dan marwahnya di hadapan umum.
Sementara ribut melanda Malaysia, di seberang lautan Pasifik, balasan juga mula menimpa para pesubahat. Berita tentang ibu mentua saya dan perempuan simpanannya, Melissa, sentiasa dikemaskini oleh penyiasat Encik Jamil kepada Encik Rashid, dan saya mendengar berita itu tanpa sebarang emosi, seolah-olah membaca laporan angka. Apabila berita penahanan Haris dan pembekuan semua aset sampai ke London, pihak pertama yang bertindak adalah Hospital Obstetrik Antarabangsa Mewah tempat Melissa sedang menunggu untuk bersalin. Impiannya untuk melahirkan anak dengan mewah, dilayan seperti permaisuri, hancur berkecai. Dengan bil hospital yang besar tertunggak dan tiada tanda-tanda akan dibayar, pihak hospital dengan tegas meminta ibu mentua saya dan Melissa untuk keluar. Di tengah-tengah kekecohan dan tekanan itu, Melissa bersalin pramatang. Anaknya lelaki, tetapi lemah dan perlu dimasukkan ke dalam inkubator. Namun, hospital itu bukan badan amal. Selepas memberikan rawatan kecemasan yang perlu, mereka segera meminta kedua-duanya menguruskan proses keluar dan memindahkan bayi itu ke hospital awam yang lebih murah. Encik Jamil menghantar gambar-gambar yang jelas. Ibu mentua saya, yang seumur hidupnya memakai sutera, kini terpaksa memapah perempuan simpanan anaknya yang lemah selepas bersalin. Dengan tangan penuh barang, mereka meninggalkan hospital mewah itu dengan keadaan yang hina. Wajahnya tidak lagi angkuh, digantikan dengan kekeliruan, keletihan, dan penghinaan. Mereka tidak dapat kembali ke villa yang disewa karena tidak mampu membayar sewa. Wanita tua, wanita muda, dan bayi yang baru lahir itu akhirnya terpaksa menyewa sebuah bilik di motel murah di kawasan sesak yang berbau hapak dan bising. Kehidupan mewah telah berakhir, neraka telah bermula. Tiada uang, tiada orang untuk membantu. Konflik yang selama ini terpendam antara kedua-dua wanita itu kini meletus. Ibu mentua saya, yang terlalu terkejut, mula menyalahkan segalanya kepada Melissa. Semua ini sebab perempuan tak guna macam kau. Encik Jamil telah merakam pertengkaran sengit mereka. Suara ibu mentua saya nyaring dan penuh dendam. Kalau kau tak goda anak aku, kalau bukan sebab perut kau tuh, keluarga aku tak akan jadi macam ni. Padan muka kau sekarang, Haris masuk penjara, harta semua hilang. Kau dah hancurkan hidup dia. Melissa, yang lemah dari segi fisikal dan mental selepas bersalin, tidak lagi berpura-pura baik. Dia menjerit balas. Sedapnya mulut Makcik bercakap, kenapa tak salahkan anak Makcik yang tamak dan bodoh tuh? Dia tipu istri dia, seleweng duit syarikat, itu salah saya ke? Masa dia bagi saya duit? Masa Makcik sekeluarga datang sini bersenang lenang, kenapa tak cakap apa-apa? Sekarang bila dah kantoi, nak salahkan saya dengan anak ni? Makcik tu yang tak ada tuah. Mereka saling mengutuk, menghina, dan bahkan bergaduh fisikal. Segala-galanya menjadi puncak pertengkaran, dari tangisan bayi hingga terpaksa makan mie segera setiap hari. Impian Melissa untuk mengubah nasib hidupnya hilang seperti asap, digantikan dengan realiti kejam seorang bayi pramatang dan masa depan yang suram. Ibu mentua saya telah kehilangan segalanya, anak, uang, maruah, dan waris lelaki yang coba didapatkannya dengan segala cara, kini telah menjadi beban berat dalam realiti yang menyedihkan. Saya membaca laporan Encik Jamil dan melihat gambar mereka di bilik motel yang usang, tetapi tiada sebarang riak di hati saya, itulah harga yang perlu mereka bayar. Mereka sama-sama menanam angin, kini mereka harus sama-sama menuai badai. 6 bulan selepas perbicaraan pertama, perbicaraan jenayah Haris akhirnya berakhir. Sepanjang tempo itu, saya menumpukan perhatian untuk memulihkan kesehatan selepas pembedahan dan kemoterapi. Rambut saya gugur banyak, badan saya kurus, tetapi semangat saya lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan rakan-rakan setia, saya perlahan-lahan kembali bekerja di Surya Group, menstabilkan semula syarikat selepas badai media. Pada hari hukuman dijatuhkan, saya tidak pergi ke mahkamah. Saya tidak mahu melihat wajahnya yang menyedihkan lagi. Saya hanya menonton berita TV di rumah bersama Diana. Dengan bukti yang tidak dapat disangkal dan pertuduhan yang jelas, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun ke atas Haris atas kesalahan menipu, pecah amanah, dan penyelewengan. Dalam kes sivil, perceraian kami disahkan. Semua harta yang berasal dari saya dan Surya Group semasa tempoh perkawinan dikembalikan kepada saya. Haris tidak mendapat apa-apa. Di skrin TV, Haris berdiri di kandang tertuduh, mendengar hukuman. Dia tidak lagi menjerit gila seperti dahulu, dia hanya berdiri seperti orang-orangan yang tidak berjiwa, dengan mata yang kosong.
Ketika polis mengiringinya ke truk, ayah mentua saya, Encik Kamal, hilang akal. Dia coba merempuh barisan keselamatan untuk mendapatkan anaknya. Haris, anak ayah. Dia meraung pilu. Tetapi apabila dihalang oleh polis, dalam kekeliruan dan keputusasaan, dia tiba-tiba berpaling, merenung tajam ke arah lensa kamera seolah-olah melihat saya, dan menjerit satu ayat yang penuh makna. Sofia Aisyah, puas hati kau sekarang? Kau ingat kau dah menang? Kau ingat ayah kau tuh mati dengan tenang untuk dapatkan harta tuh? Haris tuh cuma kambing hitam. Kata-kata yang kedengaran dari pembesar suara TV itu membuatkan saya terkaku di tempat saya. Diana tergesa-gesa mematikan TV. Jangan dengar cakap orang gila tuh. Dia meracau. Tetapi kata-kata itu terus berlegar di kepala saya. Kau ingat ayah kau tuh mati dengan tenang ke? Apa maksudnya? Ayahanda meninggal dunia karena kanker perut yang sama seperti saya. Diagnosis hospital juga jelas. Tetapi mengapa, pada saat paling terdesak, dia menyebut tentang kematian ayahanda? Kenangan-kenangan samar tiba-tiba muncul. Saya teringat hari-hari terakhir ayahanda, kesehatannya merosot lebih cepat daripada jangkaan dokter. Saya juga teringat, pada tempo itu, Haris berkelakuan seperti menantu yang sangat berbakti. Dia selalu merebus obat herba sendiri, menyediakan makanan tambahan yang dikatakan diperoleh dari seorang pakar herba terkenal untuk memulihkan tenaga ayahanda. Ketika itu, saya hanya berterima kasih dan terharu dengan kebaikannya. Tetapi apabila difikirkan semula sekarang, ada sesuatu yang aneh. Saya teringat, pernah sekali ayahanda mengadu sakit perut yang lebih teruk selepas minum sup biji teratai yang direbus oleh Haris. Apabila saya bertanya, Haris menjelaskan mungkin badan ayahanda yang lemah tidak serasi dengannya. Saya juga teringat, pernah sekali ayahanda memegang tangan saya. Matanya kelihatan letih dan risau. Dia coba mengatakan sesuatu tentang Haris dan syarikat, tetapi kemudian berhenti. Ketika itu, saya hanya pikir ayahanda risau tidak bertempat. Kepingan-kepingan ingatan yang berselerak, butiran-butiran kecil yang saya abaikan, kini bercantum menjadi satu persoalan yang mengerikan. Mungkinkah kematian ayahanda bukan kematian semula jadi akibat penyakit? Mungkinkah ada tangan lain yang terlibat? Dan tangan itu adalah tangan menantu yang begitu disayangi dan dipercayainya? Saya merasa sejuk, satu kedinginan yang lebih menyeramkan daripada ketika saya mengetahui pengkhianatan atau ketika saya didiagnosis kanker. Jika ini benar, jenayah Haris bukan lagi sekadar penipuan dan rampasan harta. Ia adalah pembunuhan. Saya bingkas bangun. Pandangan saya menjadi tajam. Diana, tolong telepon Encik Rashid. Suruh dia datang sini segera. Ada hal mustahak. Saya sangka peperangan saya telah berakhir. Rupa-rupanya, di sebaliknya, ada satu babak yang lebih mengerikan tersembunyi. Saya mesti mencari kebenaran. Walau apapun harganya, saya mesti membongkar kebenaran di sebalik kematian ayahanda saya. Setahun telah berlalu. Cukup masa untuk parut di badan saya pudar dan luka di hati saya sembuh. Rambut saya juga telah tumbuh semula. Tidak sepanjang dan sehitam dahulu, tetapi saya suka gaya rambut pendek saya yang baru. Seolah-olah mengisytiharkan diri saya yang baru. Berat badan saya telah kembali normal, dan pemeriksaan berkala menunjukkan kesehatan saya stabil. Dr. Rahman berkata saya adalah satu keajaiban. Katanya, semangat hidup saya yang kuat memainkan peranan besar dalam menewaskan penyakit itu. Selepas Haris dipenjarakan, saya menjadi tokoh yang dikenali di seluruh negara. Kisah saya, seorang istri yang dikhianati, berjuang sendirian melawan penyakit dan konspirasi jahat untuk mempertahankan legasi ayahnya telah memberi inspirasi kepada ramai orang. Stesen TV dan akhbar berlumba-lumba meminta temu Bual. Pada mulanya saya menolak, tetapi kemudian saya sadar bahwa kisah saya mungkin dapat membantu wanita lain yang menderita dalam diam. Saya bersetuju untuk muncul dalam sebuah program Bual Bicara yang berprestij. Di siaran langsung itu, saya tidak bercakap tentang kesakitan atau kebencian. Saya bercakap tentang perjalanan saya untuk mendapatkan kembali kehidupan dan harga diri. Saya bercakap tentang kepentingan kebebasan keuangan, tentang tidak kehilangan akal waras di hadapan cinta, dan tentang keberanian untuk bangkit mempertahankan diri. Penampilan saya yang tenang, kata-kata yang logik, dan semangat yang luar biasa telah memukau penonton. Saya bukan lagi mangsa malang dalam skandal keluarga, tetapi simbol kekuatan dan kelahiran semula. Ketenaran tidak mengubah saya. Ia hanya memberi saya satu jalan baru,
Satu misi baru. Saya memutuskan untuk menggunakan sebahagian besar harta yang saya perolehi semula untuk menubuhkan sebuah yayasan sokongan usahawan wanita. Yayasan itu bukan sahaja menyediakan dana, tetapi juga pasukan peguam, kaunselor, dan perunding perniagaan untuk memberi sokongan menyeluruh kepada wanita yang menghadapi kesukaran dalam perkawinan, membantu mereka memulakan hidup baru yang berdikari dan bebas. Di majelis pelancaran yayasan, saya berdiri di atas pentas, memandang wajah ratusan wanita di bawah. Mata mereka bersinar dengan harapan. Saya tahu, inilah pembalasan dendam yang paling manis. Mengubah penderitaan saya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Tetapi di sebalik kesibukan kerja dan aktiviti sosial, masih ada satu bayang-bayang di hati saya. Siasatan senyap Encik Rashid mengenai kematian ayahanda hampir menemui jalan buntu. Masa 5 tahun yang telah berlalu menyebabkan hampir semua bukti fisikal hilang. Rekod perubatan ayahanda hanya mencatatkan perkembangan biasa seorang pesakit kanker peringkat akhir. Obat-obat herba yang dibawa oleh Haris juga tidak dapat ditemui. Semuanya terhenti pada Syakwasangka. Ia adalah kesakitan tersembunyi yang tidak pernah reda di hati saya. Saya tahu, selagi kebenaran tidak terbongkar, roh ayahanda tidak akan tenang, dan hidup saya juga tidak akan dapat menutup babak terakhirnya. Selepas setahun bekerja tanpa henti, saya memutuskan untuk memberi diri saya satu percutian yang sebenar. Saya memilih Paris, bandar yang sangat disukai oleh ayahanda semasa hayatnya. Saya mau berjalan di jalan yang pernah dilaluinya, menghirup udara yang pernah dicintainya, dan memberi ketenangan sejati kepada jiwa saya. Pada suatu petang yang disinari cahaya matahari keemasan, saya berjalan di sepanjang tebing sungai Seine dan singgah di sebuah kedai buku lama di satu lorong. Bau kertas lama dan haruman masa menenangkan saya. Ketika saya sedang membelek sebuah buku lama tentang seni Renaissance, satu suara perlahan kedengaran di sebelah saya. Dalam bahasa Melayu, "Maafkan saya, cik orang Malaysia ke?" Saya mengangkat kepala, dan nafas saya terhenti seketika. Lelaki yang berdiri di hadapan saya mempunyai wajah yang saya kenali, tegas dan bijaksana. Dia juga kelihatan terkejut melihat saya. "Sofia? Sofia Aisyah, kan? Abang Adam?" Nama itu terkeluar tanpa saya sedari. Dia adalah Adam, senior saya di universitas setahun, yang sangat disayangi dan dipuji oleh ayahanda. Dia adalah pelajar terbaik Fakulti Seni Bina, dan sejurus selepas tamat pengajian dengan beasiswa penuh, dia berhijrah ke Perancis untuk menyambung pelajaran. Selepas lebih 10 tahun, kami tidak pernah bertemu. Pertemuan yang tidak dijangka ini membuatkan kami berdua gembira. Kami memutuskan untuk minum kopi bersama di sebuah kafe kecil berdekatan. Abang Adam kini seorang arsitek yang berjaya di Paris. Dia bercerita tentang kerjanya dan kehidupannya di Perancis. Dia masih bujang, dan masih mempunyai aura romantik dan senyuman mesra yang sama seperti dahulu. Sepanjang saya menceritakan kisah hidup saya yang penuh liku, dia hanya mendengar dengan senyap, pandangannya penuh dengan empati dan hormat. "Kuat betul kau, Sofia. Mesti arwah Tan Sri bangga sangat dengan kau dari atas sana." Apabila nama ayahanda disebut, kesedihan kembali menyelubungi saya. Tanpa sadar, saya mengeluarkan sebuah buku kecil tentang herba tradisional dari beg saya, buku yang sentiasa saya bawa. Ia adalah buku kegemaran ayahanda. Sambil membelek helaian-helaian yang telah kekuningan, saya terjumpa sekeping kertas kecil yang terlipat, terselit jauh di dalamnya. Saya langsung tidak ingat pernah meletakkannya di situ. Dengan rasa ingin tahu, saya membukanya. Ia adalah tulisan tangan ayahanda. Di atas kertas itu, tertulis beberapa nama herba, dengan nota tentang khasiatnya di sebelah. Tetapi di baris terakhir, ayahanda telah membulatkan 2 nama herba yang asing. Di sebelahnya, terdapat tanda soal yang besar dan satu nota yang ditulis dengan tergesa-gesa. "Herba Haris." Tanya Pak Mail lagi. Jantung saya seakan berhenti. Pak Mail adalah rakan ayahanda, seorang pakar herba tradisional. 2 herba ini, secara berasingan tidak berbahaya, tetapi saya teringat samar-samar pernah membaca di suatu tempat. Jika kedua-dua herba ini digabungkan dengan salah satu bahan dalam sup biji teratai yang sering direbus oleh Haris, dan diambil dalam jangka masa panjang, ia boleh merosakkan lapisan mukosa perut secara perlahan-lahan, memburukkan keadaan pesakit kanker, dan menetralkan kesan obat-obatan modern. "Abang,
Saya menghulurkan nota itu kepadanya dengan tangan yang menggeletar. Tengok nih. Abang Adam mengambil nota itu dan membacanya dengan teliti, dahinya berkerut. Dia serta-merta faham keseriusan masalah itu. Pak Mail nih, kau tahu dia di mana? Saya tak pasti. Tapi Encik Rashid mungkin boleh cari. Sofia, Abang Adam meletakkan tangannya di atas tangan saya. Pandangannya tegas. Aku ada kawan-kawan dalam industri farmaseutikal di Eropa. Mereka boleh bantu analisis lebih mendalam tentang ketoksikan gabungan herbani. Jangan risau, kau tak bersendirian. Kita akan cari kebenaran bersama-sama. Saya memandangnya. Satu perasaan hangat yang sudah lama tidak saya rasai, mula timbul di hati. Kami meninggalkan kafe dan berjalan bersama di bawah cahaya senja yang memerah di atas sungai Seine. Bayang-bayang kami berdua terbentang panjang di atas jalan batu buntar. Siasatan mengenai kematian ayahanda telah menemui sinar harapan baru. Dan yang lebih penting, kini di sisi saya, ada seorang teman yang boleh dipercayai. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, tetapi saya tahu, satu babak baru yang lebih cerah dan penuh harapan dalam hidup saya, telah benar-benar bermula.